Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Khalid. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kajian individu iaitu siasatan dalaman. Tajuk yang dipilih oleh saya ialah atau siasatan dalaman yang dipilih oleh saya ialah Polis Diraja Malaysia jalankan siasatan dalaman kes anggota Edam Mercun. Maksud siasatan dalaman ialah proses siasatan dalaman atau domestic inquiry yang dilancarkan apabila majikan perlu menentukan sama ada pekerja itu melakukan sesuatu tindakan salah laku di bawah Seksyen 1955. Selain itu, seterusnya, kepentingan siasatan dalaman. Yang pertama, untuk memastikan pekerja yang tertuduh diperlakukan dengan adil. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapat keadilan sewajarnya dalam sesebuah syarikat. Selain itu, siasatan dalaman merupakan bukti yang boleh dipercayai bahawa majikan telah melakukan langkah-langkah yang seharusnya untuk memastikan bahawa pekerja diperlakukan dengan adil sekiranya dakwaan salah laku dilaporkan. Poin yang kedua iaitu mematuhi Akta Kerja 1955. Akta Kerja 1955 yang perlu dipatuhi oleh setiap majikan terhadap pekerjanya dalam sebuah syarikat. Seterusnya, suatu siasatan juga mestilah dilakukan oleh majikan sebelum membuat sebarang tindakan disiplin atau tata tertib diambil terhadap seorang pekerja atau dikenal sebagai tuduh. Kerana mungkin aduan sebarang tindakan disiplin mungkin aduan itu berpunca daripada sifat dengki antara mereka ataupun iri hati yang boleh menyebabkan tertuduh dibuang atau diberhentikan oleh majikan. Poin yang ketiga, untuk menentukan sama ada pekerja tertuduh melakukan salah laku atau tidak. Siasatan dalaman perlu dilakukan terhadap pekerja yang dipercayai telah melakukan salah laku dalam sesebuah syarikat. Siasatan dalaman juga perlu dilakukan untuk menentukan sama ada pekerja tertuduh melakukan salah laku atau tidak. Ini kerana jika majikan atau syarikat tidak melakukan siasatan dalaman dan dapati bahawa pekerja itu tidak bersalah atau tidak mempunyai salah laku, majikan akan menanggung akibatnya kerana tidak mematuhi Akta Kerja 1955. Yang seterusnya, tata cara dalam proses siasatan dalaman. Yang pertama, proses siasatan dalaman. Proses siasatan dalaman dilakukan. Yang pertama, proses sebelum siasatan dalaman dilakukan, iaitu mempunyai 5 proses. Yang proses pertama ialah aduan tentang suatu salah laku seperti dalam artikel yang dipilih, iaitu contohnya anggota Polis Diraja Malaysia terlibat dalam kes pengedaran mercun. Kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh ialah penyalahgunaan kenderaan pasukan di luar waktu bertugas untuk melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Sekiranya aduan tersebut mempunyai asas, PDRM akan mengeluarkan surat tunjuk sebab atau dikenali sebagai show cause letter. Untuk proses kedua iaitu PDRM perlu mendapatkan maklum balas daripada tertuduh tentang kesalahan yang dilakukan dan perlu menganalisa jawapan yang telah diberikan. Sekiranya jawapan surat tunjuk sebab tidak memuaskan dan terdapat banyak keraguan, PDRM boleh mengeluarkan suatu surat panggilan untuk melakukan siasatan dalaman surat tersebut. Siasatan dalaman. Untuk proses yang ketiga, iaitu proses seterusnya, di bawah Akta Kerja 1955, tempoh penggantungan kerja yang dibenarkan adalah 2 minggu. Tertuduh akan dibayar separuh gaji mereka dalam tempoh tersebut. Baki separuh gaji lagi akan dipulangkan sekiranya tertuduh didapati tidak bersalah. Jika tempoh penggantungan kerja 2 minggu tidak mencukupi untuk PDRM menyelesaikan dan melakukan persiapan siasatan dalaman, tempoh penggantungan kerja boleh dilanjutkan. Untuk proses yang seterusnya iaitu proses keempat, Badan Penyiasatan PDRM boleh memulakan siasatan dengan mengumpul bukti-bukti serta keterangan saksi secara bertulis sebelum hari siasatan dalaman dilakukan. Menurut artikel tersebut, PDRM turut mengalu-alukan masyarakat untuk menyalurkan maklumat yang sahih bagi
membolehkan tindakan diambil dalam membanteras barang salah laku atau aktiviti yang menyalahi undang-undang. Untuk proses yang kelima iaitu proses terakhir, antara komposisi utama dalam siasatan dalaman ialah 3 orang juri yang tidak berat sebelah. Ia terdiri daripada peringkat eksekutif dan ke atas. Untuk slide yang seterusnya atau poin yang kedua, proses semasa siasatan dalaman dilakukan. Poin ini juga mempunyai 5 proses. Proses yang pertama, sebelum memulakan siasatan dalaman secara rasmi, pengerusi perlu memastikan bahawa semua pihak yang terlibat telah berada di tempat siasatan dalaman yang telah ditetapkan seperti juri, anggota PDRM yang tertuduh, pegawai pendakwa dan setiausaha. Untuk proses yang kedua, pengerusi akan membacakan pertuduhan yang dikenakan terhadap tertuduh dengan bahasa yang mudah difahami dan jelas. Untuk proses yang ketiga, sekiranya tertuduh tidak mengaku bersalah, pengerusi perlu meminta pegawai pendakwa untuk membentangkan kes. Selain itu, pegawai pendakwa juga boleh membawa saksi mengikut kuantiti yang dibenarkan oleh sebuah syarikat atau mengemukakan bukti seperti dokumen sekiranya tiada saksi. Untuk proses yang keempat pula, apabila pegawai pendakwa selesai membentangkan kes, pihak tertuduh pula akan diberikan peluang untuk memberikan keterangan tentang kes tersebut. Untuk proses yang terakhir iaitu proses yang kelima, pengerusi akan menamatkan siasatan dalaman dan memaklumkan kepada tertuduh bahawa keputusan rasmi siasatan tersebut akan dimaklumkan secara bertulis dalam jangka masa terdekat. Untuk poin yang ketiga ialah proses selepas siasatan dalaman dilakukan. Pihak juri perlu membuat keputusan bersama dan menulis surat kepada pengerusi mengenai keputusan mereka. Selain itu, surat akan diserahkan kepada pihak sumber manusia untuk menganalisa tentang surat siasatan dalaman berikut. Untuk slide yang seterusnya iaitu proses mahkamah. Proses mahkamah, pekerja yang tertuduh perlu disiasat dengan memberikan peluang yang secukupnya untuk membela diri dan tidak boleh dianggap sebagai bersalah sehingga sesuatu dakwaan dapat dibuktikan bahawa tertuduh benar-benar bersalah. Yang pertama mempunyai 2 poin iaitu prinsip audi alteram partem dan yang kedua prinsip tidak berat sebelah. Untuk slide yang seterusnya, fungsi pegawai pendakwa siasatan dalaman. Pegawai pendakwa memainkan peranan yang penting untuk melakukan suatu siasatan dalaman yang adil bagi kedua-dua pihak, sama ada pihak majikan atau pekerja yang tertuduh. Fungsi pegawai pendakwa bagi pihak majikan adalah untuk menunjukkan sesuatu kesalahan tata tertib benar-benar berlaku dan bukanlah tuduhan yang tidak berasas. Kerana jika berlakunya tuduhan yang tidak berasas, ia juga akan memberikan kesan negatif kepada pekerja itu dan sendiri kepada syarikat, di masyarakat. Untuk slide sekali, kesimpulan. Undang-undang sememangnya telah menetapkan bahawa kes-kes yang melibatkan pelanggaran peraturan dalam syarikat membolehkan majikan melakukan pemecatan, penurunan pangkat atau menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap seseorang pekerja. Oleh itu, siasatan dalaman hendaklah diterapkan dalam setiap syarikat agar majikan tidak melanggar Akta Kerja 1955, iaitu menjatuhkan sesuatu hukuman tanpa melakukan periksa atau siasatan dalaman dan tanpa alasan yang
munasabah dan juga ia dapat melindungi pekerja. Sekian, terima kasih.